kakak tu cakap hari tu, jagalah tag ni macam gelang emas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Nabil bin Ibrahim, berasal daripada Serikir, Sarawak. Jadi apa yang saya tahu tentang COVID-19 ni adalah satu virus yang boleh membunuh manusia dengan sekejap saja, dengan beberapa simptom yang kita boleh tahu seperti batuk, demam selama 14 hari, kesukaran dalam bernafas. COVID-19 ni adalah sejenis virus yang melanda satu dunia. Tak kira dari negara mana, beriklim mana, semua negara terlibat dan terkena wabak yang berbahaya ini. COVID-19 ni dikenali juga sebagai coronavirus, iaitu dalam bahasa Latin bermaksud crown, yang ada crown di atas virus tersebut. Jadi kita tak nampak virus ni dan dia menjadi musuh gaib, macam itulah. Jadi kita kena berjaga-jaga, banyakkan basuh tangan dan buat penjarakan sosial. Perasaan saya sendiri apabila mendengar negara kita diserang wabak ini, saya berasa sangat agak panik jugalah pada 1 minggu yang pertama, kerana saya berada di kampus Universiti Utara Malaysia pada masa tu. Jadi ada macam-macam karena kawan-kawan saya ada yang terus balik, yang berkereta memang terus balik ke kampung halaman masing-masing lah. Jadi untuk yang pelajar yang jauh-jauh seperti Johor, Sabah, Sarawak dan lain-lain tempat yang jauh ni, dia agak sukar nak keluar daripada kampus tersebut sebelum lockdown diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi agak nervous, tak tahu nak buat apa. Just dengar macam-macam berita, fake news pun ada. So kita macam terganggu dengan berita-berita palsu. Jadi macam 1 minggu tu macam agak murung jugalah. Kita tak tahu nak buat apa. Kita macam tak tentu arah. Semasa COVID-19 ni agak mencabar jugalah, dengan pengumuman daripada TNC, VC, UM yang mengumumkan tidak boleh keluar selepas 19 hari bulan Mac. Jadi kami tak boleh buat apa-apa. Saya boleh anggap kami terkandas dan tak dapat keluar. Kita dalam kampus, makan dalam tu semua makanan dia bagi free. Dia bagi macam-macam lagi lah, makanan 3 kali sehari. Jadi semua terjamin. Jadi kami dalam kampus tersebut agak lumpuh juga organisasi kepimpinan, sebab ramai yang dah balik, ramai yang pergi ke kampung halaman setelah mendapat berita UM akan lockdown kampus. Jadi kami dalam kampus tersebut yang ada, kami cari ahli-ahli yang boleh bagi komitmen, dan kami membantu pelajar-pelajar yang memerlukan dari segi makanan, keperluan harian. Jadi kami tubuhkan satu grup volunteer, quarantine. Kami bergerak bersama-sama dan terus menjaga kebajikan pelajar yang ada dalam kampus semasa wabak COVID-19 ni. Jadi saya rasa bertuah juga kerana ada tim yang boleh memberi komitmen, dan saya bertuah juga menjadi volunteer di UM. Saya tak terasa sangat sebab abang dan kakak saya selalu video call, tanya khabar. Dia rasa rindunya, terharunya time puasa lah. Sebab puasa, yalah vibe dia lain sikit kan. Masuknya bulan puasa tu, rasa macam, ish, aku dapat balik ke tak raya? Macam tu lah. Aku dapat pergi bazar ke tak? Saya pun tak tahu nak fikir macam mana. Saya just redha je. Saya memang bersiap sedia untuk beraya
Perasaan yang pertama apabila dapat berita yang saya boleh balik ke Sarawak, saya rasa sangat teruja dan gembira. Dan pada masa yang sama, saya juga berat hati nak meninggalkan UUM kerana saya seorang volunteer dekat sana. Saya risau kawan-kawan sana juga tak dapat info, tak dapat bantu mereka. Jadi perasaan tu macam bercampur bau. Ambil tindakan iaitu mengutamakan keluarga lah. Sebab fellow dan pengetua cakap ini je peluang nak balik, lepas ni tak boleh balik dah. Terus lock dalam universiti sampai hujung semester. Jadi saya grab peluang ni untuk balik ke kampung halaman saya. Perjalanan saya tu agak, saya boleh katakan panjang lah. Daripada mula-mula pick up dekat kita orang punya kampus, memakan masa dalam 14 ke 15 jam lah perjalanan. Saya ambil kira daripada pukul 6 pagi dari UM ke airport, sampai airport pada pukul 7, airport Alor Star masa tu. Dan kita orang ada flight khas yang dikelolakan oleh Malaysia Airlines Berhad. Terima kasih Malaysia Airlines kerana membuat special route tu untuk pelajar zon utara sahaja, untuk pelajar Sabah Sarawak. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kami rasa bangga. Dari Alor Star terus sampai ke Kuching, tak ada transit ke KLIA, no, just pergi ke Kuching terus. And then ada orang kat sana masa keluar daripada Belon flight tu, kita orang macam-macam prosedur kena hadap dengan SOP KKM nya, kena ada scan something, and then kita orang kena isi form tu dulu, and then kita orang dapat QR code tu. Kalau ada, jalan. Saringan kesihatan, dengan tembak-tembak suhunya, semua memang kawalannya sangat ketat. Dekat airport tu tak ada orang lain, student saja. Kita orang keluar daripada flight tu, ada student Semenanjung juga yang nak balik ke Semenanjung daripada Sarawak. And then orang diberi ni satu tagging ni untuk memantau pergerakan pelajar yang dari Semenanjung balik ke Sarawak ni. Kak tu cakap hari tu, jagalah tag ni macam gelang emas. Tapi tag ni untuk memantau kesihatan pelajar yang berada dekat Sarawak ni. Ni boleh dibuka setelah 14 hari kita berada dekat Sarawak. Buka kat CD, kena ada IC and so on. Tag ni tujuannya untuk lapor diri seseorang pelajar tersebut berada di rumah. Nanti dia akan send, kita boleh scan kat sini, and then kita lapor diri pada jam 8 pagi dan juga 8 malam. Baru dia tahu keberadaan kita. Kalau satu hari kita tak scan ni, dia akan cari kita, dia akan call lah directly through our phone. Setelah diberi gelang emas ni, kita orang naik bas dari Kuching ke Serikil, makan masa 6 jam jugalah. And then flight tadi dengan jet lagnya tadi tak hilang lagi. Flight 2 jam lebih macam tu. Ni first time flight daripada Alor Star ke Kuching, sangat-sangat bertuah. Sampai di rumah around 11 macam tu. And then sampai di Serikil 10 malam. And then turun bas, ada dekat macam balai raya macam tu. Kita kena buat saringan kesihatan lagi, cek macam-macam lagi dokumen lah untuk pergerakan seterusnya, dan barulah boleh balik ke rumah. So banyak dia punya prosedur tu yang kita orang kena hadap, dan saya boleh kira dalam 14 ke 15 jam untuk sampai ke rumah ni. Saya cuba merahsiakan pergerakan saya untuk balik ke Sarawak, sebab saya tahu pergerakan dan list semua tu, and then somehow tak jadi, tak boleh rahsia pula, sebab adalah dia punya source tu macam mana ketirisan. Mereka sangat mengambil berat tentang saya. So macam selalu teks, kat mana sekarang, so macam mana pergerakan bas ni, dah sampai mana dah, flight macam mana, dah atur ke tak.
tiket macam mana, beli ke tak. And then saya mentionkan tiket sponsored by government Sarawak. Family rasa macam suka, okey lah, macam Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada kerajaan negeri Sarawak yang masa tu ambil saya dekat Balai Raya Dewan Suara. Ada dua abang saya, okay, ambil lagi semua. And then sampai di rumah, saya juga diingatkan oleh KKM di Airport Kuching hari tu, saya kena home quarantine, di mana saya kena duduk dalam bilik sendirian juga. Saya tak tahu saya pembawa ataupun penghidap COVID-19. Pembawa lebih berbahaya sebenarnya sebab dia tak ada simptom semua. Once dia sebarkan benda tu, orang tu akan terkena jugalah. Sebab kita tak tahu kita pembawa ke, kita kena berjaga-jaga jugalah. Jadi sampai di rumah mereka sangat gembira, terharu juga ada. Tengok kawan-kawan lain boleh masak, boleh balik ke rumah, boleh jumpa family diorang. Saya dapat peluang ni, saya balik. Perasaan saya sangat bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT kerana menggunakan saya lagi nyawa untuk menghadapi bulan Ramadan ni. Bertuah sangat-sangat berpuasa bersama family. And then tapi vibe puasa untuk tahun ni agak kurang sikit lah dengan ketiadaan ibu yang tercinta. Rasa kosong jugalah suasana rumah. Puasa kali ni memberi cabaran yang tinggi dalam kehidupan saya. Sempena bulan puasa ni, kita kena kuatkan fizikal dan mental kita lagi-lagi dalam wabak COVID-19 ni. Jadi kita kena bersedia menghadapi apa-apa cabaran yang kita tak dapat duga. Pesanan saya kepada family, kawan-kawan, cikgu-cikgu, lecturer-lecturer, frontliners semua, semoga kita semua tabah menghadapi situasi COVID-19 yang melanda negara dan dunia kita sekarang ini. And then pada bulan Syawal yang akan datang, raya tetap ada, namun kita kena praktiskan SOP yang betul lah, yang disarankan oleh KKM. Jadi dengan kesempatan ini, saya menzahirkan rasa rendah diri saya untuk semua. Saya mohon maaf. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga saya. Betul kah ucapannya? Tak perlu.